Untuk teksnya eksplorasi ujian ditujukan kepada rohani. So kita tahu maksud ujian tu, kita tahulah kan ujian. Ujian ditujukan kepada rohani. Rohani ini adalah komponen roh ataupun komponen yang halus dalam tubuh kita, yang mana roh ni adalah merupakan tajalli hayat Allah pada diri kita, yang bersifat hidup, yang bersifat hidup dalam diri kita ni adalah roh itu sendiri. Dan roh tu bila banyak-banyak kita panggil sebagai rohani, macam tu. Jadi ujian-ujian ni ditujukan kepada rohani kita untuk nak menilai rohani kita ni macam mana, sejauh apa keberadaan dia. Adakah mendekat kepada Allah ataupun menjauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian itu ditujukan kepada roh itu sendiri. Roh jiwa kita ni, roh kita sebenarnya adalah bersifat fitrah, bersifat bersih, bersifat benar, bersifat hak, bersifat suci. Itulah keadaan diri roh kita yang sebenar. Tapi apabila kita datang ke dunia ni, dah bercampur baur dengan tarikan duniawi ni, yang berupa seolah besi dengan magnet ni, jadi menyebabkan roh kita ni dia jadi tak stabil. Dia dipengaruhi oleh perasaan kita, dipengaruhi oleh nafsu kita, dipengaruhi oleh tuntutan jasad kita. Jadi sebenarnya kita kena faham lah, ujian ni walaupun hadir pada jasad kita, contoh kan, kita sakit ataupun kita sedih ataupun kita kecewa, disebabkan apa yang berlaku tu berkait dengan jasad kita. So benda tu akan dia pergi kepada jiwa kita. Jiwa ni adalah perasaan. Apa yang berlaku kepada jasad kita akan mengganggu perasaan kita. Tapi bagi orang-orang yang tak sedar, dia akan faham bahawasanya ujian tu terhenti di jasad dan terbawa hingga paling dalam kepada perasaan dia saja, pada jiwa dia saja. Tak sampai kepada roh dia. Jadi ujian tu daripada jasad pergi kepada jiwa dia, pergi kepada perasaan dia saja, terhenti kat situ. Maka dia terbelenggu, dia akan berputar kepada otak akal dia untuk berfikir macam mana nak keluar, macam mana nak cari jalan, macam mana nak solve benda ni. So dia duduk dalam keadaan aku kena selesaikan benda ni. Inilah orang-orang Qadariyah dipanggilnya. Qadariyah ni maksudnya orang yang duduk dalam keadaan aku kena selesaikan. Padahal dia lupa bahawasanya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita, Allah bukan suruh kita bermati-matian untuk selesaikan masalah tu. Cukup sekadar kita usaha, cukup sekadar kita doa. Namun yang paling utama kita kena yakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni hanya memberi tepat pada masanya. Contoh orang mengandung lah. Kalau tak cukup 9 bulan, 10 hari, lebih kurang on the dot, lebih kurang tarikh masa tu, dia tak akan bersalin. Mana ada orang bersalin mengandung 3 bulan, 5 bulan. Kalau salin pun mati baby tu, jadi cacat ke apa kan. Anda faham lah. Jadi ujian ni dia sampai masa dia habis lah. Kita cuma menikmati ujian tu. Contohlah kalau banjir. Banjir 3 bulan nikmatilah. Banjir tak boleh toreh getah. Kena redha lah, carilah rezeki lain. Seperti apa? Seperti kita pergi memancing. Kena cari alternatif lain. Maksudnya apa yang berlaku pada diri kita ni, kita kena nikmati saja. Contoh bila datangnya panas, kita nikmati panas. Datangnya hujan, kita nikmati hujan. Itulah kehidupan. Jadi yang menikmati tu adalah roh. Roh tu, bila roh kita tu boleh redha dengan Allah, boleh faham kehendak Allah, dia akan menyebabkan jiwa kita ni akan jadi selesa. Jiwa kita ni akan jadi redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kita. Jadi roh ni lah yang kita nak kena sedarkan. Bahawasanya, wahai Saleha, wahai SB, engkau ni hidup bertuhan. Bila hidup bertuhan, kau kena faham ini tak ada Tuhan untuk dirimu. Kau kena redha. Kau kena hadapi semua ni. Kena tempuh dengan rasa gembira. Macam tu. Jadi rohani itulah yang kita nak kena besarkan dalam diri kita. Ya. Jadi kita tak boleh berhenti di ujian kita tak boleh berhenti di jiwa saja. Sebab jiwa tu dia akan serabut sebab dia
Sebab jiwa ni dia bersangkut dengan perasaan. Bersangkut, dia tidak berkait pun dengan iman, dia bersangkut dengan perasaan, dengan akal. Manakala roh sebenarnya dia berkait dengan hati. Sebab tu Allah kata, bila baik satu seketul laging tu, yakni hati kita, baiklah kita. Sebab tu kita kena jaga hati kita. Sebab tu perlu dibuat penyucian. Penyucian itulah yang berkait dengan kesedaran roh itu sendiri. Jadi semua ni adalah untuk mengukur tauhid. Sebab kita tahu kan tauhid tu apa? Tauhid tu maksudnya mengesahkan Allah. Tak adalah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah tu kalimah tauhid tu. Jadi kalau kita dalam hati kita ni masih lagi bertuhankan selain daripada Allah, maka kita akan jadi orang-orang macam itulah. Kita bukan orang mukmin lah. Jadi kita untuk jadi mukmin kena buang segala tuhan-tuhan hati, berhala-berhala hati kita. Yang macam contoh, kaum keluarga kita, harta benda kita tak boleh menjadi tuhan hati kita. Jadi semua tu perlu dikeluarkan. Kan? Contohlah, kita sayang sangat dengan kereta kita kan. Tiba-tiba kita rosak, ada pun kena apa-apalah berlaku yang tak baik kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita jadi sedih sangat-sangat kan. Sampai kita nak bergaduh dengan orang ke apa. Padahal bergaduh tu Allah tak suka. Allah suruh selesaikan cara baik. Kat situlah kita kena tengok diri kita sebenarnya. Jadi tauhid ni sebenarnya, untuk kita bertauhid, kita kena buang semua berhala dalam diri kita. Semua duniawi tu kita kena buang daripada tangan kita, letak dekat buang daripada hati kita, letak dekat tangan kita. So bila masa kita boleh ambil, kita ambil. Bila masa kita kena lepaskan, kita wajib kena lepaskan. Itu adalah cara untuk kita bertauhid lah. Kita kena faham. Kita bertauhid, kita mengucap syahadah tu, kita mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah tu, bukan saja-saja dia berat tu nak bawa kalimah tauhid tu. Berat nak bawa. Dia bukan sekadar kat bibir, tapi dengan itikad, dengan pelaksanaan kita sendiri. Dia akan terzahir dalam diri kita. Kalau kalimah tauhid tu kita boleh cium bau dia macam mana kan. Kalau orang bertauhid tu kita boleh nampak. Kita terasa seronok dengan dia. Wa'imah kita tak pernah jumpa dia. Macam tu lah. Jadi orang yang bertauhid tu, dia punya keindahan hati dia tu, dia akan boleh menawan hati orang lain. Jadi kita ni kena jadi macam tu lah. Walaupun kita tak mampu, kena paksa diri kita kat situ dah nilai mujahadahnya. Seterusnya dia kata, apakah nilai sabar tanpa tauhid? Sabar tu kita tahu. Dalam Islam, sabar tu bernilai dengan pahala wajib. Pahala wajib ni sama seperti pahala kita solat lah. Pahala kita solat kan, solat fardu. Itu nilai bagi pahala bagi sabar. Jadi sabar ni kalau bukan Islam, dia sabar juga. Dia dapatlah pahala pada agama dia kan, tapi tanpa tauhid. Jadi tauhid ni, maksudnya sabar dengan tauhid tu, kita dapat dua pahala yang sangat besar. Macam tu. Jadi kalau setakat kita sabar je tanpa nilai tauhid, itu tak ada makna. Sabar ni boleh je, contoh Allah bagi sakit, tak apalah, Allah dah bagi sakit, sabar je lah. Tapi tak ada nilai nak mengagungkan Allah. Itu maksud dia. Lepas tu Allah lagi kita kehilangan. Sabar je lah, nak buat macam mana, bukannya boleh buat apa-apa. Dalam hati sebenarnya mengeluh, apalah nasib aku. Itu bukan orang bertauhid tu. Itu orang yang tak tahu nak kata apa kan. Tak boleh, kita tak boleh macam tu. Kalau kita nak jadi mukmin, kita tak boleh ada rasa macam tu. Sepatutnya bila kita sabar, kita terima dengan redha, kita kena boleh nampak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Contoh mudah kan. Bila kita kehilangan, kita kata Allah, baru aku faham. Rupanya dengan aku kehilangan ni, aku dapat ini. Contohlah orang minta, orang mengharapkan sekutum bunga. Tiba-tiba ada orang bagi ranting. Ranting tu ada duri kan, dia pun tanam. Aku minta bunga, kau bagi ranting. Dia tak faham. And then by the time bila ranting tu dah tumbuh elok, dah berbunga harum, keluar bunga wangi yang mawar, baru dia bersyukur. Dia macam tu lah kita manusia ni. Kita kena sabar, kita kena bersyukur sehingga kita dapat menikmati apa yang Allah bagi dekat kita tu. Walaupun pada orang lain benda tu macam
Benda macam tu ke, macam-macam lah orang pandang negatif kan. Tapi bila kita syukuri nikmat Allah bagi dekat kita tu, kita akan rasa betapa seronoknya. Kita akan rasa, ya Allah, ini gurauan sendamu padaku, ya Allah. Ini pelukan cintamu padaku, ya Allah. Ini sapaan rindumu padaku, ya Allah. Inilah kasih sayangmu padaku, ya Allah. Macam SB sendiri kan, SB hari tu jadi kena tinggal kat tempat SB tengah bertugas. Tapi SB tak rasa apa, SB rasa seronok sebab SB rasa itu macam pelukan gurauan senda Allah pada diri SB. Padahal SB parking kereta jauh. Orang lain parking dekat je. Jadi SB rasa macam satu, SB gelak seorang-seorang. Nak cakapnya kita dengan Allah ni, kalau kita redha dengan tiap ketentuan Allah pada diri kita, kita akan rasa betapa indahnya hidup bertuhan. Macam itulah insyaAllah.